A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan ahli-ahli jawatan kasih surau, at-taqwa, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini. Dan insya-Allah malam ni kita sambung cerita kita daripada buku besar ni. Ni dia buku dia. Buku Ensiklopedia Salat. Ensiklopedia Salat ataupun dalam bahasa Arabnya disebut Mawsu'ah As-Salah. Mawsu'ah As-Salah. Dalam ni diceritakan banyak benda lah. Yang berkaitan dengan solat. Dan perkara pertama yang ada kaitan yang sangat rapat dengan solat adalah bersuci. Bersuci, dan bila bersuci kita kena cerita tentang air. Dan telah pun kita cerita banyak bab-bab air. Kita telah cerita tentang apa itu ma' al-mutlaq, air mutlak. Kita pun telah cerita sebahagian daripada air musta'mal. Kita juga telah cerita tentang sebahagian daripada air al-musyammas. Malam ni kita sambung lagi cerita kita tentang air mutanajjis dan air al-musyammas, sambungan cerita dia. Cuma sebelum tu, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak sekalian, kita nak sentuh sikit ada beberapa perkara yang penting yang mungkin menjadi persoalan ramai orang. Antaranya ialah air yang mutlak. Air mutlak, air bersih asal dia. Tetapi air itu tak banyak, sikit je dalam bekas. Kemudian adakah dia menjadi musta'mal kalau sekiranya ada orang guna air dalam bekas kecil tu, gayung contohnya, dia ambil guna tangan dia, ambil untuk buat wudu. Kemudian dia masuk lagi, lepas dia basuh muka, dia masuk lagi tangan dia dalam bekas tu. Adakah bekas itu, air itu dianggap sebagai air musta'mal ataupun tidak? Ataupun boleh atau tak kita guna cara yang macam tu untuk mengambil wuduk? Jawapannya boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Air yang bersih kalau masuk sedikit saja daripada air musta'mal, maka air itu tidak menjadi musta'mal. Bezanya dengan air yang bersih masuk sedikit najis. Sikit je najis. Tapi dalam bekas bergayung tu, tiba-tiba kita tengah berwuduk, ada lalu cecap, pung tu berak masuk dalam tu. Macam mana cerita air tu? Boleh pakai lagi tak? Dia tak berubah. Kita rasa, sanggup lagi rasa. Tak cecap masuk dalam tu, sanggup rasa? Tak sanggup dia rasa, nak rasa kan? Jadi kita pun terus buang je lah. Pada asalnya kita terus buang. Sebab apa? Sebab air tu dianggap air mutanajis. Walaupun dia tidak berubah. Walaupun katalah ada orang yang sanggup nampak tak cicak tergolek dalam tu pun sanggup dia try nak test betul ke ada rasa, contohnya rasa macam ada payau-payau sikit, contohnya asal lah tu tak boleh, ataupun rasa masing-masing sikit, ataupun baunya ada bau yang busuk contohnya, maka air tu memang confirm tak boleh lah. Tapi kalau pun tak berubah sifat dia, bau tak berubah, rasa tak berubah, warna pun tak ada kan, walaupun air tu mana dalam air yang sedikit tu, maka dia tetap dikira air yang mutanajis, tak boleh pakai untuk bersuci, tak boleh guna untuk kita mengangkat hadas dan sebagainya. Itu beza dia. Tapi kalau air yang bersih, masuk sedikit air yang musta'mal, dia tidak menjadi musta'mal, artinya masih lagi bersih, jadi tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Tak perlulah contohnya kita duduk jauh-jauh kan, letak gayung kat sana sebab takut terkena air kan, jauh kita tahu kan. Tak perlulah, dekat-dekat sikit pun tak ada masalah, asalkan jangan kita sampai tadah pula, ambil wuduk tadah, lepas tu pakai balik, tak boleh lah. Tidak boleh. Air yang digunakan, yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, tak boleh lagi kita pakai untuk mengangkat hadas selepas itu, dan tidak boleh juga untuk menghilangkan najis. Tapi dia bersih tak? Dia bersih, dia tak najis, tapi tak boleh nak angkat hadas, tak boleh juga nak menggunakan untuk menghilangkan najis, sebab dianggap sebagai air musta'mal, air yang telah pun digunakan. Air telah pun digunakan. Jadi air yang digunakan, ada salat. Sila. Air tadi tak cukup 2 kolam tak apa. Tak cukup 2 kolam tak apa. Jangan masuk najis je.
Wuduk tak ada masalah. Masa wuduk tu, kalau kita ambil wuduk kan ada terpecik-pecik juga air kan. Dan air tu tak cukup 2 kolah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jangan masuk najis je. Kalau air tu tak cukup 2 kolah, kalau masuk najis baru ada masalah. Walaupun dia tak berubah, dia banyak, ada 2-3 baldi contohnya. Air tu besar lah. Drum, contoh dalam drum, tapi dia tak cukup 2 kolah. Katakanlah drum tu tak cukup 2 kolah, kurang 2 kolah. Masuk najis, tak berubah. Boleh tak pakai? Tak boleh dah. Itu dah jadi air mutanajis. Tapi kalau dia cukup 2 kolah, selagi mana tak berubah rasa dia, bau dan juga warna dia, maka boleh lagi digunakan. Ya? Ada kecil ada besar tak ada masalah. Ada kecil ada besar tak ada masalah. Dia yang bezanya kalau masuk najis. Boleh Baik. Jadi tidak ada masalah lah kalau kita guna tangan nak cedok air, itu tak ada masalah. Tidak ada masalah kita guna cebok, sebab itu sebenarnya cara dan kaedah yang betul untuk ambil wuduk supaya dia jimat. Berbanding kita ambil air, kita curah. Biasanya banyak tu. Biasanya 3-4 cedok tak cukup kalau ambil wuduk. Betul kalau kita ambil cedok itu pun basuh tangan saja pun dah separuh gayung lah. Komo lagi basuh muka pula. Berapa banyak tu banyak. Sebab itulah banyak berlakunya pembaziran. Jadi kaedah yang terbaik sebenarnya ambil wuduk ialah itulah kaedah dia. Kita letak gayung di atas bekas, di atas kolah contohnya, kita gunakan tangan kita, ambil bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan kita. Lepas tu kita ambil pula komo pula, lepas tu basuh muka. InsyaAllah satu gayung tu cukup sampai basuh kaki. Tapi kalau kita ambil air jirus macam tu, memang confirm tak cukup satu gayung. Kebiasaannya. Kecuali lah memang kita jimat. Betul lah kita berjaga betul. Curah sikit-sikit kan. Tapi biasa kalau dah imam nak solat tu tak sempat dah, nak pelan-pelan tu laju je kan. Jadi air tu banyak. Jadi sama juga keadaannya, kita biasa tengok tak? Kita biasa tengok dekat kolah. Biasa orang ambil air wuduk tu, dia tak buang keluar pun. Dia ambil dalam kolah tu. Boleh tak? Jadi maknanya air kolah tu jadi air mustamal tak? Tak jadi. Sebab apa? Pertamanya dia cukup 2 kolah. Dia banyak. Kalau masuk najis pun dia tak jadi air mutanajis. Dia boleh lagi menggunakan. Maknanya masih halal, masih bersih, masih harus gunakan, tak ada masalah. Okey? Jadi kalau ada orang, kita nampak orang ambil wuduk dalam kolah tu, tidak ada masalah, sudut hukum dia. Tapi dari sudut-sudut yang lain, zaman-zaman Covid ni tak baguslah. Itu dari sudut lain-lain lah. Hukum okey, tapi dari sudut hukum kesihatannya tak boleh lah. Sebab dia mungkin katakanlah dia tu datang solat, kita ada kolah, dia ada positif Covid pula. Dia ambil dah dia punya kuman-kuman Covid tu, virus masuk pula dalam kolah, datang pula orang lain pula ambil wuduk pula kat situ. Ada kemungkinan boleh terkena jangkitan. Wallahualam, mungkin tak dari sudut kesihatan, tapi tidak bagus dari sudut kesihatan. Baik, satu lagi yang tak bagus apa dia? Kalau kita guna air dan kita masukkan air yang air muka kita, air basuh muka, air basuh tangan dalam kolam tu ataupun dalam kolah tu, ada lagi isu lain ialah kadang-kadang muka kita ni kotor. Okey, muka kita ni tak bersih. Tak bersih tu macam-macam lah. Tak bersih tu kadang-kadang kita dapat di luar bekerja dengan kotorannya dan kita masukkan dalam kolah tu. Tak bagus dari sudut tu lah. Dan satu lagi, mungkin muka kita kalau berminyak-minyak berlemak-lemak muka kan. Basuh-basuh, kita tengok atas atas kolah tu nampak macam berminyak kan. Sampai macam tu. Kalau ramai sangat orang ambil guna air menggunakan wuduk dengan kaedah cara macam tu. So yang terbaik tuan-tuan, ambil bekas, celup, basuh muka di luar. Bukan dalam bekas, bukan juga dalam kolah. Itu yang terbaik. Dia sangat menjimatkan. Sangat menjimatkan. Dan kerana air ni tuan-tuan, walaupun kita datang ke surau, kita tak bayar bil surau tu, mana bil air surau tu kita tak bayar, kita ambil secara percuma, membazir sengaja haram hukum dia. Kalau sengaja membazir, menggunakan air dengan berlebihan, membazir. Dan membazir ni kita tahulah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Walaupun nampak kecil, tapi kerja buat benda yang boleh menyebabkan pembaziran ini adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam. Nabi pernah menyebutkan bahawa kalaupun kamu berada di dalam lautan, bila kamu berwuduk, maka jangan kamu membazirkan air. Jangan kamu berlebih-lebihan menggunakan air. Itu dalam laut, tak jejas langsung. Jejas apa benda? Kita ambil, kita komo ke, kita mandi ke apa, air tu turun balik ke dalam laut, tak luak pun. Kalau luak sikit-sikit lah yang lekat-lekat pada tubuh badan kita. Pun begitu, Nabi kata jangan kamu
membazir ataupun menggunakan air dengan cara berlebihan dalam laut tu, kan, ataupun dalam sungai. Tak boleh kita menggunakan air secara berlebih-lebihan. Jadi insyaAllah jadi daripada apa yang kita belajar malam ni, insyaAllah kita cubalah mengamalkannya. Satu lagi perkara yang kalau kita lihat bila ambil wuduk ni, banyak berlaku pemaziran bila kita guna paip. Yang terbaik, ini pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat lah tuan-tuan, yang bukan senang. Yang terbaik ialah bila kita buka paip, kita tadah air, buka penuh tangan, kita tutup. Itu yang terbaik, sebab dia akan menjimatkan air. Tapi hari ni banyak, kadang-kadang setengah tu kita tengok masjid, dia buka, ya Allah, kalau letak beledi tu 2-3 beledi penuh sebelum habis wuduk, tuan-tuan. Sangat banyak pembaziran air. Kalau kita kira, kalau yang biasa pun buka biasa, tuan-tuan, kalau kita ambil slow sikit, mau 1 baldi tu air kat bawah tu, dalam slow motion pula, bismillahirrahmanirrahim, dengan baca doa lagi kan, 2-3 kali basuh tu air mengalir tu masuk dalam baldi tu. Kalau kita tadah baldi tu lah, kalau kita nak tengok, nak test boleh lah, balik rumah nanti tuan-tuan ambil wuduk, letak baldi bawah paip, test lah, bismillahirrahmanirrahim, tengok berapa banyak air bawah tu, kan. Jadi air tu sepatutnya tidak sampai begitu banyak. Pemaziran yang sepatutnya guna, macam saya sebut tadi, 1 bekas tu dah cukup sebenarnya, 1 gayung yang kecil tu dah cukup untuk berwuduk, kan. Nabi dikatakan kalau berwuduk cuma 1 cupak saja. 1 cupak tu kesan kecil, 1 cupak, kan. Dan Nabi mandi wajib 1 gantang. Tak banyak, tuan-tuan. 1 gantang tu kecil daripada 1 baldi yang sederhana tu. Itu Nabi mandi wajib. Kita mandi wajib tu dia 1 drum. Kalau mandi wajib contohnya banyak. Jadi kita ni banyak melakukan pembaziran air, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita tidak membazirlah lepas ni, insyaAllah. Baik. Jadi okey, satu lagi perkara atau satu lagi fakta yang menarik, menarik juga di fakta ni, tuan-tuan. Air mustakmal yang sedikit, artinya kalau kita ambil wuduk contohnya lah, di musim-musim kemarau, musim kemarau lah biasa kita fikir pasal air ni. Kalau musim tak kemarau macam sekarang ni, tak kisah, tuan-tuan, pakai je, bolah je dia punya pipe tu, tak kisah banyak ke sikit pun, tak kisah, kan. Kadang-kadang tinggal macam tu je, kan. Kita mandi contohnya, ini satu perkara juga. Kita mandi, lepas kita mandi basahkan tubuh badan, biasanya kita akan ambil sabun, shampoo dan sebagainya. Ada orang tak tutup, tuan-tuan, dia biar je. Pembaziran tak boleh, kan. Sepatutnya bila dah mandi dan masa nak pakai sabun, nak pakai shampoo tu, tutup dulu. Contoh pakai shampoo, sabun, lepas tu buka balik. Itu kaedah yang sepatutnya berlaku. Kalau sengaja tak boleh, tuan-tuan. Kalau sengaja biarkan air keluar macam tu, tak boleh, haram hukum dia. Haram membiarkan air begitu saja tanpa digunakan. Itu pembaziran. Walaupun sikit, tapi dia tetap pembaziran, tak boleh. Jadi kita kena berhati-hati. Ini rezeki, nikmat daripada Allah SWT, tak boleh dipersia-siakan. Tak boleh biarkan macam tu air. Kalau sengaja, haram hukum dia. Jadi kena hati-hati. Baik. Kalau di musim kemarau contohnya, ataupun musim yang kita perlu banyak air dan air kurang, so biasanya masa itulah kita mula berjimat cermat, minum pun sikit-sikit, pergi toilet pun sikit-sikit, nak flush pun separuh-separuh je flush kadang-kadang, sebab jimat air. Jadi satu idea yang bagus ialah kita kita kumpulkan air mustakmal, tuan-tuan. Boleh, boleh air mustakmal ni. Contohlah, kita ada anak 10 orang kat rumah, semua ambil wuduk. Kita pesan kat anak-anak, okey anak-anak, mulai hari ni oleh kerana air kita sangat berkurangan, kita ada bekas besar, satu kolah tu kita nak penuhkan kolah tu dengan air mustakmal. Macam mana tu? Ini projek besar ni, tuan-tuan. Sebab nak penuhkan 270 liter dalam kolah tu, kalau 2-3 bulan mungkin penuh kot. Satu hari orang berwuduk 5 kali sehari sekurang-kurangnya. Kalau setiap orang, katalah kalau setiap orang berwuduk pakai hanya menggunakan 500 milimeter ni, okey, kalau 10 orang berwuduk satu hari, dah jadi 5 liter, kan. Betul, kalau 10 orang, kan. Okey, kalau 10 orang 5 liter. 5 liter baru seorang. Baru satu waktu. Artinya kalau 5 waktu dah 25 liter sehari. Pakai ni je. Kalau pakai 2, artinya 1 liter seorang ambil wuduk. Okey, maknanya seorang guna 5 liter sehari ambil wuduk, tuan-tuan.
Bila ambil wuduk dia tadah. Satu orang 5 liter sehari. Katalah kita kata yang ekstrim sikit. Kita kata satu orang ambil wuduk 5 liter. Okey, 5 liter. Satu hari. 5 liter kalau 10, 50 liter tuan-tuan sehari. Kalau air tu ditadah, kalau air tadah, ambil wuduk je. Kita ambil wuduk, kita tadah letak dalam kolah. Saya rasa mungkin dalam sebulan penuh kolah tu tuan-tuan. Okey, apa jadi air kolah tu? Air kolah tu akan jadi air mutlak. Air kolah itu akan jadi air mutlak. Sebab apa? Sebab dia sampai 2 kolah walaupun air mustakmal. Air mustakmal yang sedikit jika dikumpulkan sehingga 2 kolah menjadi air mutlak yang dibolehkan pula, boleh digunakan untuk bersuci. Sebab dia bukan najis kan? Dia bukan najis. Air mutlak ni kalau sedikit, masalah ni kalau sedikit. Kalau banyak dah jadi air mutlak. Itunya boleh kumpul tuan-tuan. Tapi kena syarat banyak lah, kena penuh. Satu kolah tu memang cukup 2 kolah besar, saiz dia 270 liter. Sekejap lah 270 liter. Satu orang maknanya 5 liter satu hari 50 liter. 5 kali 6, sampai sekejap je. 6 hari je kan. 6 hari dapat dah 300 liter. Kalau rumah tu 10 orang lah. Kalau satu orang berwuduk 1 liter, setiap kali berwuduk 5 kali berwuduk 5 liter seorang. Okey. Kalau separuh liter, setengah liter, artinya lebih 2 minggu lah. 2 minggu penuh kolah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Boleh. So bila air mustakmal sudah jadi air mutlak, maka dia boleh digunakan untuk bersuci macam biasa. Macam biasa, tapi sanggup tak sanggup lah. Itu lain cerita lah. Dari sudut hukum boleh. Tapi kalau dalam family tu ada contohlah ada penyakit kulit kurap apa semua kumpul, mungkin tak sanggup lah kot. Mungkin tak sanggup kita nak berwuduk dan sebagainya. Tengok kawan kita sebelah, adik anak ke siapa ke, ayah ke mak ke, ada kurap-kurap masuk air dalam tu, tak sanggup. Tapi dari sudut hukum boleh. Dari sudut hukum boleh. Dari sudut hukum boleh. Baik, satu lagi perkara yang menarik juga untuk diberikan perhatian. Bila kita cerita air mustakmal ni tuan-tuan, bukan semua air yang digunakan itu dikira semua mustakmal. Ini pun kadang-kadang salah faham juga. Kadang-kadang berlaku salah faham juga di kalangan kita. Kita kata air mustakmal tu bila ambil wuduk. Betul ambil wuduk, tapi bukan semua air wuduk itu mustakmal. Ini pun kita perbetulkan juga. Ada juga saya pun dulu faham macam tu juga. Ingatkan air mustakmal ni semua. Daripada mula-mula kita ambil air basuh tangan. Yang pertamanya, yang keduanya, yang ketiga, kemudian berkomor, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, basuh kaki. Kita ingat semuanya itu mustakmal. Rupanya tidak tuan-tuan. Bukan semua air wuduk itu mustakmal. Yang mustakmal itu adalah air yang pertama sahaja dikira air mustakmal. Air yang pertama sahaja yang membasahi anggota wuduk kita, itulah yang dipanggil air mustakmal. Kenapa? Air itulah yang pertama, itulah sebenarnya yang mengangkat hadas. Yang kedua tu tidak mengangkat hadas dah. Okey, yang kedua tu sunatnya. Yang kedua tu cuma sunat. Bila sunat dia tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas ni benda yang wajib kita buat. Yang wajib itulah dia kira mengangkat hadas. So yang betul-betul mustakmal bukan yang kedua ketiga. Yang pertama itu sahaja dianggap sebagai air mustakmal. Maknanya kalau kita mandi wajib tuan-tuan, contohnya kita mandi wajib, katalah kita tak nak tadah yang pertama tu. Sebab yang pertama tu air mustakmal. Yang contohnya kita mandi pertama tu, kita basuhkan semua tu badan kita, semua bersih semua sekali, dah bersih semua. Lepas tu kita pakai sabun. Yang pertama tu dah rata dah air mandi wajib kan. Kita dah rata air semua sekali, dah bersih semua, dah cukup syarat dia, dah terangkat hadas besar. Baik, sekarang ni kita pun mandi pakai sabun shampoo semua. Okey, sabun shampoo kita tak nak simpan lah. Sebab itu takkan pakai pula air sabun sebagainya, tak boleh bercampur air sabun. Baik, sekarang ni kita nak dah bilas semua air sabun, kemudian kita nak sekali lagi bilas yang terakhir. Yang terakhir tu kalau kita mandi, kita tadah, dia boleh digunakan balik tuan-tuan untuk berwuduk dan sebagainya. Kenapa? Kerana air itu sudah tidak dianggap air mustakmal. Kenapa? Air mustakmal hanya air yang pertama sahaja. Boleh nampak tuan-tuan? Itu dia punya maklumat je lah. Itu hukum dia.
Sekali lagi saya ulang, air yang dikira musta'mal ialah air yang mula-mula digunakan untuk mengangkat hadas. Itu yang mengangkat hadas. Yang selain daripada itu bukan lagi dianggap air musta'mal. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, baik. Itu cerita tentang beberapa perkara yang saya rasa elok kita berikan perhatian. Baik, sekarang ni kita masuk pada topik kita yang sebenar. Sebab itu ada terbaki sikit, kita tak sentuh minggu lepas. So kita sentuh minggu ni, kita habiskan. Baik. Hari ni kita sambung tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada kitab yang tebal ni, dia membuka surat 14, air mutanajis. Okey, air mutanajis. So mutanajis ni ada macam bunyi-bunyi najis sikit kan. So maksudnya mudah faham lah. Air mutanajis ni artinya air yang terkena najis ataupun air yang termasuk najis di dalamnya. Okey, itu dipanggil air mutanajis. Okey, tarif air mutanajis ialah air yang terjatuh atau dimasukkan. Maksudnya terjatuh ni, yang terjatuh artinya kita bukan sengaja jatuh kan. Maknanya macam kita letak air dalam baldi, tiba-tiba burung terbang, zoom, terbang, pang, dia berak kan. Straight masuk dalam bekas kita. Itu air yang terjatuh ke dalamnya najis. Okey, itu satu keadaan. Ataupun bukan dijatuh, bukan terjatuh, memang dijatuhkan, dia masuk. Ada sengaja anak kita contoh ke, yang dia tengok dia tak kenal, dia ambil tahi kucing dia masuk dalam baldi. Contoh, tu pun dikira asal saja najis tu masuk dalam bekas, tak kisahlah dia sengaja ke, dia tak sengaja ke, dengan niat ke, tak ada niat ke, sama je bila masuk je dalam bekas kita najis, apa cara pun tak kisah. Yang penting najis tu masuk tak? Bila masuk confirm dianggap sebagai air yang mutanajis. Baik, air ini macam kita jelaskan tadi, menjadi najis walaupun ia tidak mengubah rasa. Ini kena beri perhatian tuan-tuan. Takut kita terkeliru dengan air yang apa nama, air mutlak yang banyak. Kadang-kadang orang keliru tuan-tuan. Orang keliru dia kata, oh yang dia faham, kalau air tu tak berubah rasa, tak berubah bau, tak berubah warna, maka dia harus digunakan walaupun nampak masuk najis. Salah tuan-tuan. Salah tu. Okey, yang itu untuk air yang ada yang dua kolah sahaja. Okey, air dua kolah saja boleh kita gunakan kaedah kalau sekiranya tidak berubah warna, bau dan juga rasa. Maka kalau tidak berubah ketiga-tiga ini atau salah satu daripada sifat dia, maka air itu kekal bersih, kekal air mutlak. Tetapi kalau air yang sedikit, tak cukup dua kolah, kemudian masuk najis, tak kira lah banyak ke tidak najis tu. Dan kalau kita nampak lah, kalau tak nampak tu lain cerita lah. Ini kita nampak najis masuk, ataupun kita tak nampak dia masuk, tapi tiba-tiba dah ada dalam tu. Dah ada dalam kolah kita kecil, kolah kat rumah kan, ada nampak tak cecak dalam tu, maka air tu tak boleh gunalah. Air tu dianggap sebagai air mutanajis. Air yang mutanajis tak boleh guna lagi untuk berhadas, yang tidak boleh juga guna untuk mengangkat hadas, tidak boleh guna juga untuk bersuci, kerana dianggap sebagai air mutanajis walaupun tak berubah warna. Ialah kalau lah kita kata ada 2-3 kaki lah macam tu, tak sampai 270 liter air tu, dia agak banyak tuan-tuan. Kalau setakat masuk tak cicak seketul, dia tak rasa. Okey, dia tak akan berasa lah. Saya tak cuba lagi lah, tapi anggap saya kalau rasa-rasanya lah, rasa-rasanya tak akan timbul bau dia, sebab dia banyak juga ataupun tak akan rasa. Dia punya rasa dia tak akan rasa lah, tak akan berubah lah rasa dia, ataupun tak akan berubah warna dia, hanya seketul tak cicak. Tapi hukumnya tuan-tuan, hukumnya dia tetap dianggap sebagai air mutanajis. Dianggap satu air yang mutanajis. Walaupun tak berubah, maka dia sebut sebagai air mutanajis. Jadi air mutanajis ni tidak boleh digunakan tuan-tuan. Tidak boleh digunakan untuk bersuci, dan tidak juga boleh digunakan untuk berhadas. Baik, apa dalil dia? Bercakap ni senang tuan-tuan. Bercakap kata ini boleh, ini tak boleh, ini haram, ini haram makruh, ini bagaimana wajib dan sebagainya, boleh cakap. Tapi apa bukti dia? Sebab kita nak bercakap tentang hukum hakam ni, dia kena ada bukti, kena ada dalil, barulah boleh diterima. Sebab hukum hakam dia bukan tertakluk kepada akal fikiran semata-mata. Kita tak boleh tentukan
hukum hakam berdasarkan ke logik akal. Kalau logik akal tuan-tuan, apa pula mudaratnya kalau sekiranya air tu kurang sikit daripada 2 kolah? Okey, kalau akal ni cerita pasal akal, air tu kurang 2 kolah, masuk seketul je tali cicak, tak bau, tak elak, tak terasa apa, warna tak berubah, apa ni, warna pun tak ada, kalau apa nama ni, bau pun tak ada, rasa pun tak ada. Logiknya kenapa nak buang? Tak ke membazir, logik kan? Itu logik tuan-tuan. Tapi bila hukum kata tak boleh, maka tak boleh lah. Itu sifat orang Islam ni mudah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang bermaksud bahawa kalau orang mukmin ni, nak tengok orang mukmin tak mukmin satu ni, cara kaedah dia. Orang mukmin dan mukminat ni, apabila Allah Ta'ala memerintahkan atau menetapkan satu hukum ini haram, riba haram, contohnya. Okey, forex haram, contohnya. Forex haram marah orang tuan-tuan. Okey, contoh. Orang mukmin sikap dia apa dia? Bila ulama-ulama kata haram dan ada hujahnya, ada ayat Qurannya, ada sunnahnya, ada ijma'nya, kalau kata haram, maka orang beriman, ini nak tahu orang beriman tak beriman, tengok sini. Dia tak akan memberi hujah, dia tidak akan mencari dalil, dia tidak akan mencari helah. Dia tak ada pilihan. Bila Allah Ta'ala kata halal, halal, dia tak banyak soal. Bila Allah kata haram, haram, dia tak banyak soal. Ini sifat orang yang beriman. Tapi kalau kita kata haram, haram kenapa pula haram? Dia menguntungkan kita, dia meningkatkan ekonomi kita. Ini cerita-cerita saya dengan orang kawan-kawan forex lah, dekat TikTok tuan-tuan. Ini live kat TikTok je dia. Okey, hujah dia ini, kalau kita biarkan ini kepada orang-orang kafir, maka orang kafir akan menguasai ekonomi umat Islam. Maka kita ambil peluang forex ni. Dengan forex ni ramai orang jadi jutawan. Itu hujah. Hujah orang-orang, setengah orang yang forex tegak lah, forex trading ni tuan-tuan. Kalau itu hujahnya, maka tanda dia tidak beriman lah tuan-tuan. Orang beriman senang je. Kalau ulama kata haram, haram. Sebab apa? Ulama tak akan mengatakan satu benda tu haram kecuali memang benda tu haram dan ada hujah syar'iyah. Walaupun mungkin tak ada lah, memang tak ada pun dalam Al-Quran hadis kata forex haram, tapi ciri-ciri yang ada dalam forex itu jelas menunjukkan dia haram. Maka ulama memutuskan memberi fatwa bahawa forex haram. Kalau kita beriman, berhentilah. Sebab orang Islam ni bila kata haram, dia tidak ada pilihan, dia tidak akan berdolak-dalik, dia tak akan cari helah untuk menghalalkan benda yang haram. Kalau kita masih berdegil dan berkeras mengatakan benda yang dikatakan oleh ulama itu haram, maka itu tandanya kita ada masalah iman. Senangnya cerita. Nak nampak orang beriman tak beriman, itu saja tanda dia antaranya. Bila kata haram, berhujah, cari jalan macam-macam nak menghalalkan benda yang haram. Itu tandanya ada krisis keimanan, ada masalah iman dalam hati. Jadi kena jaga-jaga tuan-tuan. Bila kita berhujah dan sebagainya, nak menghalalkan benda yang haram, itu tanda sebenarnya kita ada masalah iman. Jadi kita kena berhati-hatilah, jaga hati kita supaya tidak berubah keimanan kita, dan kita risau kalau berterusan berada dalam keadaan yang haram ini, maka semakin gelap hati kita. Sebab kita makan duit haram ni tuan-tuan, dia akan gelap hati. Nasihat payah dengar, dia jadi degil, keras kepala kita, tak payah makan nasihat lah. Sebab dia hati kita ni suci asalnya tuan-tuan. Kalau masuk benda haram tu, dia jadi gelap, cahaya tak boleh tembus. Bila kita nasihat tu, dia ada satu cahaya tu dia tak boleh tembus ke dalam hati kita tuan-tuan, kerana ada halangan daripada benda-benda haram ni. Jadi elakkan kita daripada buat ataupun makan benda-benda haram. Apatah lagi kita bagikan anak kita, bagikan isteri kita. Kadang-kadang duit haram ni hantar kepada mak ayah lagi, mak ayah hantar pergi naik haji lagi, duit haram. Allahu Akbar. Kesian sahabat-sahabat kita. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Baik, kita berbalik kepada kisah kita tadi. Dalil ni tadi bercerita pasal dalil tu dia yang terbawa kepada siapa ke forex tu. Sebab dalil berdalil. Jadi kalau kita cerita pasal hukum hakam, maka kita perlu ada dalil. Baik, apa dalil yang menunjukkan bahawa air yang mutanajis itu tidak boleh digunakan?
Baik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ramai perawi-perawi hadis Mereka semua para ulama hadis ini meriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang sahabat Nabi SAW, berkata, saya mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang air yang terdapat di padang pasir yang didatangi. Yang didatangi itu artinya diminum, binatang-binatang buas tu minum, minum daripada bekas-bekas minuman tu, yang ada kat padang pasir, bekas air. Okey. Dan haiwan-haiwan yang melata. Jadi air binatang masuk minum dalam tu, contohnya. Jadi sahabat-sahabat tanya, macam mana air itu ya Rasulullah? Okey, Nabi kata apa dia? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Yang bermaksud bahawa jika air tersebut sebanyak 2 qolah, maka dia tidak dianggap sebagai najis. Ini jelas bukti dia, tuan-tuan. Jelas buktinya bahawa kalau sekiranya air itu walaupun dah ada binatang minum, walaupun binatang buas minum, binatang buas ni secara umumnya kalau dia minum maka menjadi najislah air itu. Tetapi kalau air itu ada 2 qolah ataupun lebih, maka dia tidak menjadikan air itu air yang najis. Ada bukti yang jelas, ada bukti yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ditanya oleh para sahabat. Baik. Okey, difahamkan daripada hadis ini, sekiranya air kurang daripada 2 qolah, ia menjadi najis walaupun tidak berubah sifat-sifatnya. Jadi yang disebutkan tadi, Nabi sebut kata kalau sekiranya air itu 2 qolah. Jadi apa yang kita faham? Apa yang kita faham di sini ialah kalau sekiranya air 2 qolah, kalau binatang minum daripada air itu tidak ada masalah. Tetapi yang dipaham mafhum mukhalafahnya, kefahaman yang kita faham sebaliknya, kalau sekiranya air itu kurang daripada 2 qolah, binatang datang minum dalam tempat minuman tersebut, maka dia menjadi najis. Itu maksud dia. Ini yang nak disampaikan. Kemudian selain daripada itu juga ada hujah yang lain. Ada hadis yang lain yang menguatkan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Sebelum ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud apabila seorang daripada kamu bangun daripada tidur. Ini pun tips, ini pun sunnah Nabi. Bagus juga kalau kita beri perhatian, kita beri perhatian supaya kita tidak buat berdiri. Okey, apa dia yang disebut Nabi? Bila kita bangun daripada tidur, jangan sekali-kali dia mencelup tangannya ke atas, ke dalam bekas air sehingga dia membasuhnya 3 kali. Kaedahnya. Contoh kita bangun, kita pergi ke surau. Okey, kita pergi surau, kita nak ambil wuduk. Okey, pada kebiasaannya kita ambil terus, katalah pergi toilet sebagainya, kita tak basuh tangan pun. Kita pergi toilet, lepas pergi toilet kita pun pergi ke kolah, kita ambil bekas air. Ambil bekas air, kita letak macam biasa, macam wuduk waktu-waktu lain, kita letak air, kita pun celup air dengan tangan, kita berwuduk. Tak boleh, tuan-tuan. Bukan siapa haram. Tetapi pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita bangun, apa yang perlu kita buat? Kita jangan celup dulu. Kita ambil air sikit, kita basuh dulu tangan dulu. Ini ceritanya masa bila? Masa mula-mula kita bangun daripada tidur. Ini kalau melibatkan bekas lah. Tapi kalau kita buka pipe, tak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Sebab ni isunya air itu kalau sekiranya kita bangun daripada tidur, Nabi kata apa dia? Nabi kata kalau bila kamu bangun daripada tidur, nak kamu basuh tangan kamu 3 kali dulu, lepas tu barulah letak bekas tu balik, barulah boleh celup. Kenapa Nabi larang kita daripada buat terus pergi celup tangan selepas tidur tu? Kerana apa? Nabi kata sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya diletakkan. Di mana tangannya diletakkan. Kita tengah tidur, tuan-tuan, ke mana kita pergi, tak garu sana garu sini kan, contohnya lah, korek sana korek sini, kita tahu orang tidur. Jadi mungkin apa yang kita buat masa kita tidur tu menyebabkan tangan kita jadi najis. Bila dia jadi najis, bila kita bangun pagi-pagi letak tangan dalam bekas kita nak ambil wuduk tu, maka najis itu kan masuk dalam bekas itu, menjadikan air itu tadi air mutanajis. Bila air mutanajis, tak sah kita gunakan untuk berwuduk. Jadi itulah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun dia tidaklah sampai menjadikan secara automatik bekas itu jadi najis.
Cuma itu pesanan Nabi. Disunatkan kita melakukan hal demikian dulu sebelum kita celup bekas itu dengan apa nama ni dengan air, sebelum kita celup bekas itu dengan tangan kita. Baik Rasulullah SAW. Okey, berapa dah kita? Isyak berapa? Ada 4 minit 4 minit ya. Okey, 4 minit kita ada, insya-Allah. Teruskan sikit. Baik. Okey, dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang orang yang baru bangun daripada tidur mencelup tangannya ke dalam bekas air yang sedikit kerana dibimbangi. Dibimbangi. Bukan confirm. Kadang-kadang ada orang tidur komplit pakaian tuan-tuan. Ada orang tidur kemas tuan-tuan, kemas semua tutup. Memang tak ada peluang lah tangan dia nak pergi rata-rata itu kita mungkin selamat lah sikit tapi kalau pakai kain pelekat tuan-tuan, kalau tidur tu tak tahu tangan kita kat mana kan. Jadi sebab itulah ini sebagai satu bentuk berjaga-jagalah. Sebab dalam Islam ni dia sangat cermat tuan-tuan sangat cermat. Kenapa? Kalau ditakdirkan memang ada betul najis dalam tu dekat tangan kita ambil wuduk, maka solat kita tak sah. Sebab apa? Wuduk kita tak sah sebab air tu pun tak najis. Kalau air tu muntah najis, air yang terkena najis, kalau kita ambil wudu tak sah. Okey, kita berdosa tak? Kita tak berdosa sebab kita tak tahu. Tapi solat tu sah tak? Solat tu tak sah. Bila solat tak sah, Tuhan terima tak? Tuhan tak terima solat kita tuan-tuan. Itu kesan dia. Kita tak berdosa sebab kita bukan sengaja, kita tak tahu, tapi dia tetap tidak diterima kerana syarat sah solat ini ialah kena sah wudu. Nak sah wudu, air yang digunakan itu mesti bersih, suci. Air tak bersih, air tak suci, solat tak sah. Bila solat tak sah, maka solat kita tak diterima oleh Allah SWT. Jadi ini kesan dia. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati Jadi pesanan Rasulullah SAW ini adalah sangat patut kita berikan perhatian, insya-Allah Baik. Kemudian seterusnya, air yang seterusnya secara ringkas, kita ada 2-3 minit lagi. Okey, air musyammas. Air muntah najis sudah habis, kita cerita tentang air musyammas. Air musyammas ini ialah air yang ditempatkan ke dalam bekas logam. Syarat dia bekas logam tuan-tuan, bukan sebarang bekas. Jadi saya pun sebelum ni bila cerita air musyammas, air yang terkena cahaya matahari ni, kita gambarkan air apa? Mana apa-apa sajalah air yang letak yang mana kena pancaran matahari kan, jadi air musyammas. Rupanya ulama sebut tak, bukan semua air dianggap air musyammas. Yang air dikirakan sebagai air musyammas ini kalau sekiranya bekas yang digunakan itu atau bekas yang menyimpan air itu ialah diperbuat daripada logam, dan logam ini pula dia boleh berkarat pada biasanya. Contoh kalau kita tengok ton drum, ini biasa dekat kampung, saya tengok dekat kampung, dekat kadang-kadang dekat kebun-kebun, orang letak, orang pekebun dia letak drum supaya dia tak ada, kalau dia letak zinc kan, tak zinc kerana bila air hujan turun penuhlah air tu untuk siram-siram pokok dan sebagainya. Jadi drum tu dibuat daripada besi kan, besi tu apa nama ni, logam, dan kemudian dia kalau dia panas lama-lama dia boleh menyebabkan berkarat. Jadi sebab itulah bekas yang diperbuat daripada logam ini apabila dia terkena cahaya matahari, dia jadikan air ini menjadi makruh untuk digunakan dalam keadaan panas. Walau bagaimanapun dia boleh digunakan, sah digunakan untuk mengangkat hadas, boleh. Tapi dia adalah makruh, makruh untuk menggunakan. Baik, kenapa makruh? Jom kita tengok. Air ini boleh digunakan untuk mengangkat hadas, tetapi perbuatan tersebut adalah makruh tanzih. Makruh tanzih ni maknanya makruh yang sangat-sangat ditegahlah. Kita digalakkan ataupun untuk meninggalkan perkara tersebut. Jadi hikmahnya apa dia? Hikmahnya ialah kerana air yang terkena cahaya matahari seperti ini boleh menyebabkan ia mengeluarkan bahan berminyak daripada bekas logam yang busuk ke dalam permukaan air. Itu hikmah dia. Kenapa tak boleh? Sebab air itu bila kena cahaya matahari, dia punya reaction daripada tindakan itu menyebabkan apabila berlakunya campur karat dan sebagainya itu, dia boleh menjadikan air itu jadi busuk dan sebagainya sebab campur dengan logam dan sebagainya. Jadi kalau terkena pada tubuh badan yang masih panas air itu, dia boleh memudaratkan, disebutkan boleh menyebabkan penyakit sopak atau berbagai penyakit kulit yang lain. Jadi itu hikmah dia. Jadi kalau boleh elakkanlah kita daripada menggunakan air yang terdedah di bawah cahaya matahari, khususnya kalau diperbuat daripada logam. Jadi sahabat-sahabat yang kasih sekalian, tuan-tuan, itu sajalah
perkongsian kita untuk malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Tak maaf banyak-banyak. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.